Jangan rasa remeh kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita haji. Ni kita dengar live mengaji ni. Biar rasa benda tu mulia. Buat dalam rupa bentuk, dalam keadaan yang memuliakan majlis itu. Adab kan? Barulah dapat benda yang lebih berbanding orang yang semata-mata nak dapat pahala sahaja. Adapun adab ketika zikir itu, pertama duduk atas tempat yang suci. Ni adab ni, tidak wajib ni. Ni adab, yakni benda sunat yang perlu kita jaga ketika berzikir, supaya zikir yang kita sebut itu sangat memberi kesan di dalam hati kita. Pertama, tempat hok kita duduk tu kena bersih. Bersih ini sama ada bersih dari sudut harta yang kita beli benda itu bersih, ataupun bersih-bersih itu yakni suci daripada najis. Kerana kita nak masuk kepada majlis zikir, majlis hadrah, majlis menyebut nama yang maha suci, maka tempat mesti suci. Padahal ia duduk seperti di dalam sembahyang jika ia mubtadi. Duduk seperti dalam sembahyang kalau orang mubtadi. Kerana yang demikian itu terlebih banyak memberi bekah di dalam hati atau duduk bersila bagi ia muntahi, jika ia muntahi. Nah, jadi kalau orang mula-mula belajar zikir duduk seperti iftirash. Duduk seperti iftirash. Manakala orang dah lama dah berzikir, duduk bersila. Duduk iftirash ini, dia payah nak mengatuk. Dia payah nak mengatuk. Jadi kalau orang permulaan nak belajar berzikir, biar duduk tak berapa nak selesa sikit supaya hilangkan perasaan mengantuk tu. Kedua, menghantarkan kedua tangannya atas dua pohonnya. Tangan letak atas pohon. Kalau duduk istirah macam nak baca tahiyat lah. Tu permulaan bagi orang nak berzikir sebut nama la ilaha illallah. Tak tangan. Jangan kepal ko, jangan letak alik belakang ko. Jangan tangan duduk silai lagu tu ko. Duduk tangan atas pohon. Keadaan yang paling beradab. Tangan letak atas pohon. Ketiga, itu lihat apa dia situ tu? Membubuh. Betul? Membubuh bau-bauan pada tempat zikir itu. Bubuh bau-bauan, kalau orang Arab dia pakai bukhur. Tak bagus, bubuh bukhur bau. Ataupun tempat kita bubuh kemenye. Ni orang zaman dulu kalau berbau-bau nak mulia ke tempat tu, nak suruh bau wangi, maka dia pakai bukhur, dia pakai kemenye. Imam Malik kalau nak baca hadis pun dia pakai bukhur. Tapi orang lah ni kalau nak berzikir, kalau pakai bau-bau panggil jin selalu. Asak ke? Mungkin dia mengaji ke? Dia mengaji kata asak ni makan jin. Maka kalau perasak gak jin dah tu, jin. Dia tak tahu zaman Nabi semua pakai buku lagu ni berlaku. Dia lahir zaman Perancis, zaman Paris ni pakai minyak atar yang wangi, duk spray air freshener. Zaman dulu tak ada. Maka dia percaya hak orang kafir buat lagi pada hak orang-orang lama buat. Orang-orang salah dulu perasak pakai buku. Maka pakai buku
Bakar, bubuh bau-bau bakar. Ikutlah buat benda-benda hok jadi wangi, pakai minyak atar ke gapo ke. Sama ada pada tubuh atau pada tempat. Keempatnya memakai pakaian yang baik, yakni yang halal lagi harum bau dia. Jangan pakai pakaian hok tak senonoh. Boleh nak berzikir, pakai kain pelekat sekat dada pun boleh. Ataupun nak pakai apa dia boleh, tak ada masalah. Tetapi kita nak berzikir hok memberi kesan kepada hati. Nak memberi kesan kepada hati, bukan zikir nak dapat pahala semata-mata. Kalau nak dapat pahala semata-mata, tak perlu kepada adab lagu ni. Adab yang tinggi lagu ni. Nak ajar hati kita supaya apabila kita nak buat benda besar, benda ibadat, kita kena mulia ke ibadat tu. Jangan rasa remeh. Kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita haji. Ni kita dengar live mengaji ni. Biar rasa benda tu mulia. Buat dalam rupa bentuk, dalam keadaan yang memuliakan majlis itu. Adab kan? Barulah dapat benda yang lebih berbanding orang yang semata-mata nak dapat pahala sahaja. Dengan live sambil tidur, nerak kau apa dia. Tak ada masalah apa. Boleh pahala. Tetapi orang beradab ni boleh lebih daripada pahala lagi. Boleh apa? Boleh adab. Kerana apa? Kerana ulama kata dengan ibadat kita sampai kepada syurga. Tapi dengan adab kita sampai kepada tuai syurga. Tuai syurga. Kelimanya, memilih tempat yang kelam, yakni tempat yang gelap. Tempat yang kelam ini tempat yang gelap. Jangan zikir tempat cerah. Zikir tempat gelap. Gelap betul ke? Setengah-setengah guru kata biar ada juga lapu walau sedikit. Biar ada lapu juga walau sedikit. Kerana apa? Perlu kepada tempat gelap. Kerana apabila gelap, kita tak akan nampak ke apa satu. Maka hati kita semakin fokus kepada bacaan kita. Semakin fokus kepada sebutan kita. Tapi kalau kita tak sebut nama Tuhan, tiba-tiba kita tengok kawan ni, tengok benda ni, tengok gambar ni, payah nak fokus. Tu tujuan kita berzikir di tempat yang gelap. Bukan ada orang tanya apa dia mau zikir dalam gelap. Ada seorang tu dia ajaran sesat. Berkali lah. Ada orang tanya dia, apa dia mau dia ajar zikir dalam gelap? Mana dalil kata Nabi zikir dalam gelap? Dia pun tanya orang yang tanya dia. Mana dalil Nabi zikir dalam cerah? Tak boleh jawab kawan tu. Nabi zikir dalam cerah pun tak boleh jawab. Hok zikir dalam gelap pun tak boleh jawab. Maka ulama menyatakan sunat zikir dalam gelap supaya hati kita semakin fokus. Kalau tak boleh zikir dalam gelap lagu mana? Cerah belaka tengah hari kau gapo. Pejam mata biar jadi gelap. Kerana katanya Imam Ghazali, apabila mata ini dipejam, hati ini terbuka. Mata lenda ni kita tutup, maka mata hati kita akan terbuka. Kalau mata ni kita buka, hati kita akan terpejam. Keenanya memejamkan kedua mata, dah gelapnya pejam mata dah pula. Supaya lebih fokus. Lebih fokus. Kadang-kadang ada orang tu zikir dalam gelap nampak goni lah, sudah hatu dah lah. Jenis bahasa menakut kau hatu kau apa, maka pejam mata pula. Pejam mata pun takut, sudah nak zikir lagu mana. Belajar duduk dalam gelap. Belajar rasa kesunyian. Belajar rasa sunyi, belajar rasa gelap, belajar rasa berseorangan.
Kerana kita semua akan mengalami keadaan lagu tu. Takut macam mana pun, satu hari, satu ketika kita akan berada di suatu tempat yang sangat gelap, berseorangnya. Tujuan apa rasa berseorangnya ni? Supaya kita berharap kepada Allah Ta'ala semata-mata. Nah, maka apabila kita rasa kita ni seorang, maka kita akan berharap kepada Allah, tidak berharap kepada sesiapa pun, hatta sehingga kepada amalan kita sendiri. Maka apabila lagu tu kita fokus minta dengan Allah Ta'ala supaya buka hati kita, bersihkan hati kita, naikkan martabat kita, gini sebut. Niat lagu tu apabila seorang bersihkan gini, barulah kita berzikir. Ni zikir untuk memberi bekah di hati.